Rakyat Sarawak terkenal dengan pekerti dan kekayaan budayanya. Bahan mentah yang begitu banyak serta bakat seni semula jadi telah menghasilkan karya yang sungguh indah dan unik. Di antara karya seni asli yang menarik ialah puak kumbu atau kain tradisi yang begitu diminati dan menarik perhatian. Serat-serat benang dikeluarkan daripada alat tenunan tradisi untuk menentukan mutu simpulan dan ketahanan kain yang akan dihasilkan. Di dalam suasana bersukaria, para penenun dan peminat tenunan akan berkumpul untuk menyediakan bahan-bahan pencelup. Bahan-bahan ini didapati daripada tumbuh-tumbuhan tempatan. Upacara itu diketuai oleh seorang penenun yang dianggap sebagai pakar seni anyaman dan pencelupan di kalangan masyarakat Iban. Benang mentah untuk menenun puak yang terbaik dicelup terlebih dahulu dalam satu upacara yang dikenali sebagai nakar. Upacara ini mempunyai banyak pantang larang dan petua dan merupakan satu upacara istimewa di dalam tradisi masyarakat Iban di Sarawak. Benang mentah dimasukkan ke dalam air pencelup yang mengandungi semua adunan yang digaulkan mengikut sukatan yang tertentu. Benang-benang tadi hendaklah direndam seluruhnya. Setelah dicelup, benang-benang tadi disidai untuk mengeringkannya. Selepas itu, diembunkan di luar untuk menghasilkan ubung embun atau benang yang telah diembunkan. Setelah dibersihkan, benang-benang yang telah kering itu dikanji. Ia kemudiannya disikat dengan sabut kelapa dan akhir sekali dijalin ke dalam bungkal untuk digunakan di dalam tenunan. Kerja menenun bermula dengan muntang, iaitu menyimpulkan utas-utas atau lunsing benang pada alat tenunan atau tumpuh. Sebuah pemegang membolehkan kerja menaik atau menurunkan bahagian tumpuh secara bergilir-gilir. Bilah-bilah buluh digunakan untuk mengasingkan helai-helai benang. Ukuran simpulan tadi bergantung kepada lebarnya puak dan kemahiran penenunnya. Sehelai atau dua daun pandan dimasukkan ke dalam barisan tenunan. Ia adalah untuk menjaga ketegangan serta memudahkan kerja melipat tenunan. Kumpulan-kumpulan benang lunsing dikumpulkan sebelum dilipat bahan kerja berkenaan. Jumlah lipatan menentukan ukuran puak dan status penenunnya. Pencelup coklat untuk benang lunsing disediakan berasingan. Daun pokok engkerabai dimasak dan airnya dicampur dengan kapur bertindak sebagai pelekat.
Jaringan atau webs dengan kerangka khas diberi nama tangga ubung, kemudiannya disediakan untuk proses permulaan menenun atau kebat. Benang untuk mengikat lunsin diperbuat daripada serat-serat daun lembap. Bilah-bilah buluh yang tajam digunakan untuk mengikis daunnya dan lapisan serat yang tinggal direndamkan ke dalam air dan kemudiannya dijemur. Lilin lebah disapukan pada serat-serat daun lembah tadi agar kalis air. Masyarakat Iban di Sarawak mengamalkan ikat atau tenunan simpul. Kumpulan 6 atau 8 benang lunsin diikat bersama-sama. Kerja ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan penenun bergantung kepada daya ingatan untuk menghasilkan corak puak yang direkanya. Prinsip di sebalik kaedah tenunan ikat Iban ini ialah telah dicelup beberapa kali corak rekaan akan kelihatan dengan latar belakang coklat tua. Kebanyakan penenun Iban berbangga dengan keupayaan mereka menghasilkan pencelup beraneka warna daripada pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Warna merah misalnya diperolehi daripada kulit akar pokok mengkudu. Kulit yang kering ditumbuk dan diadun dengan kulit dalam pokok digirak. Adunan itu disapu rata di atas benang dan kemudiannya disiram dengan air. Benang itu kemudiannya direndam untuk beberapa hari sehingga serap sepenuhnya. Jaringan yang telah dicelup merah sekali lagi dipasangkan kerangka ikatan untuk diikat bagi kali keduanya. Kali ini, tali rafia digunakan. Ianya kalis air, murah dan mudah kelihatan. Bahan pewarna biru pula diperolehi daripada daun tarum. Ia direndamkan semalaman dan airnya dicampurkan dengan kapur. Kemudian dikocakkan untuk memasukkan udara ke dalamnya. Setelah dicelup dan diikat beberapa kali, ikatan pada lunsin tadi dibuka dalam satu proses yang disebut netas atau memotong ikatan. Sebelum dimulakan kerja menenun sebenar, jaringan itu dibuka sehingga ukuran lebar sebenar kain puak yang akan dihasilkan nanti. Motif corak dan warna akan kelihatan walaupun agak kabur.
Benang-benang berwarna disusun di sisi puak. Benang-benang itu akan mencorakkan jalur-jalur jaringan. Semua penenun berhasrat untuk dapat menenunkan sehelai puak dengan warna putih di luar sekali. Ini menandakan kemahiran seorang penenun terkemuka. Kerangka tenunan Iban yang disebut tumpuh adalah satu kerangka yang amat sederhana. Ia terdiri daripada lunsing dan palang depan. Di samping itu, ada pelapik kaki, kayu perapat tenunan, gelendung dan tali pinggang. Ketegangan jaringan tenunan dipengaruhi oleh pergerakan badan penenun. Ketiadaan struktur yang tetap di dalam peralatan menenun serta mudahnya memasang peralatan itu mungkin tinggalan daripada hidupan awal mereka yang sering berpindah randah. Benang yang biasanya berwarna coklat digunakan untuk menjadi benang rentang atau pakan. Seluruh corak bidai ditenun dengan susunan dua benang yang berpasangan ke atas dan ke bawah. Sebaris dua corak berpasangan ini melahirkan keindahan dan menentukan mutu sehingga ke sisi puak. Di dalam tenunan Iban, mesej bergambar tidak berapa jelas. Motif-motif utama ialah bunga, tumbuhan menjalar, paku pakis atau motif serangga, raftelia dan manusia yang stylistik. Bagi menikmati corak dan makna corak itu adalah sebaik-baiknya kita memahami masyarakat Iban. Mereka hidup di dalam kehijauan sekitaran yang malar dengan serangga, hewan dan dewa-dewa petara mereka. Segala pengalaman dan keyakinan ini diterakan oleh penenun ke atas puak yang indah itu. Puak Iban terdiri daripada dua helai kain yang bersambung di tengah. Dua helai itu adalah daripada jaringan bahagian atas dan bahagian bawah. Corak bagi kedua-dua helai ini adalah serupa, sekadar bertentangan letaknya. Sebahagian motif di sisi kain tenunan, apabila dicantumkan, akan menghasilkan sehelai kain puak yang sempurna. Puak memainkan peranan penting di dalam kehidupan masyarakat Iban. Satu-satu upacara tidak akan lengkap tanpa puak. Di dalam bidang pertanian, puak digunakan untuk membungkus azimat dan persembahan. Pada zaman dahulu, puak digunakan untuk menerima kepala-kepala mangsa yang diperolehi di dalam peperangan. Puak juga digunakan untuk alas bayi yang baru lahir setelah dimandikan dalam upacara yang pertama. Dengan tiadanya bahasa persuratan dalam masyarakat Iban, puak mungkin menjadi lambang tampak bagi kebudayaan mereka yang kaya dan aneka warna dipelihara dalam ribuan kata pada corak puak.